Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, pagi 22 Rajab 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengurniakan dan mengekalkan kita dengan nikmat yang besar-besar dan juga nikmat yang seni-seni, dan yang paling penting ialah kurniaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu ialah satu pemberian yang membuktikan bahawa sesungguhnya kita termasuk orang yang insya-Allah sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sebut macam tu? Kerana ada juga pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan bentangkan kepada seluruh makhluk, tidak kira makhluk yang besar-besar ataupun makhluk yang kecil. Pemberian itu hanyalah sekadar untuk membuktikan bahawa sifat adilnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan bahawa iaitulah tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam jagat, alam galaksi bima sakti ini,
iaitulah Allah Ta'ala Maha Pemurah dan juga Allah Ta'ala Maha Pengasih. Sebab itulah Allah Ta'ala tetap mengurniakan pemberian kepada golongan-golongan yang iaitulah menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tetap mengurniakan pemberian kepada iblis. Allah Ta'ala tetap mengurniakan pemberian kepada iaitulah orang-orang yang kufur, orang-orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dah hurai banyak kali kepada tuan-tuan di mana pemberian Allah Ta'ala kepada musuh-musuh Allah Ta'ala ini iaitulah merupakan manifestasi daripada sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun pemberian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar mendapat rahmat dan keredaan Allah yang lahir daripada sifat Ar-Rahim, iaitulah betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut oleh ulama tafsir Ar-Rahim itu maknanya iradatul khair li ahlihi, iaitulah Allah Ta'ala berkehendak untuk mengurniakan kebaikan hanya kepada orang yang disebut sebagai ahlillah, iaitulah orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemberian kepada orang yang dikasihi oleh Allah ini merupakan manifestasi daripada sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia ada beza tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi kalau kita pula kita mau kita dapat apa saja yang Tuhan bagi ini, iaitulah terbit daripada sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manifestasi sifat rahmat daripada Allah. Kerana sesungguhnya pemberian yang kita kecapi tadi iaitulah satu pemberian yang akan membawa sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, macam pagi ni kita dihimpunkan sekali lagi untuk berada di dalam ruang rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebentar tadi untuk sama-sama kita rokok, sama-sama kita sujud, sama-sama iaitulah kita menyatakan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam erti kata yang lain, kita berhimpun untuk mengerjakan sembahyang yang disebut sebagai sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Dan yang inilah dia sebut tadi anugerah yang paling hebat daripada Allah, kerana kita dipilih untuk menjadi orang yang dapat menghidupkan sembahyang berjamaah. Kita bukan sembahyang sorang-sorang, dan orang yang terpilih untuk menghidupkan sebarang jamaah, dia sebut 2-3 tempat tuan-tuan, ialah orang yang terpilih untuk menjadikan dirinya orang yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu berjamaah dengan berseorangan, sama ada dalam ibadat, sama ada dalam perjuangan, berjamaah itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat saya kata-kata yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah apabila dia memberi satu nasihat kepada seluruh anak buahnya pada waktu itu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah apabila beliau menyebut tentang kepentingan berjamaah, terutamanya dalam usaha untuk
untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa tuan-tuan? Satu kata-kata hikmah yang paling ulung, dia sebut kardul jama'ati khairun min safiyil fardi. Itu antara kata-kata hebat dia tuan-tuan. Apa maksud dia? Maksudnya ialah kardul jama'ati, kekeruhan berjamaah itu khairun adalah lebih baik min safiyil fardi, daripada kejernihan seseorang dan berseorangan diri di atas muka bumi Allah. Itu satu orang panggil apa? Kata-kata yang disebut sebagai satu tamsilan yang dibuat untuk menjadi pedoman kepada manusia di atas muka bumi Allah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia ditafsirkan oleh banyak ulama. Satu, maksud utamanya ialah ditujukan kepada persoalan sembahyang, di mana disebut kekeruhan berjamaah itu. Maksudnya mungkin ada kekurangan sedikit sebanyak di dalam sembahyang berjamaah itu khairun min safiyil fardi, iaitulah di dalam kejernihan berseorangan. Ataupun contoh macam ni lah, kita semayang seorang tu lengkap lagu mana pun, sempurna lagu mana pun, kemah lagu mana pun, terutamanya golongan laki-laki. Saya tak bahas golongan perempuan, kerana perempuan sembahyang yang paling aula baginya ialah sembahyang di rumah. Tapi laki-laki sembahyang yang paling aula baginya ialah di masjid ataupun di surau. Itu maksud dia. Jadi kita tumpu kepada golongan laki-laki, di mana golongan laki-laki ni kalau dia mampu untuk berjamaah tapi dia pilih untuk sembahyang berseorangan diri, mungkin kita kata sembahyang dia tu kemah sungguh-sungguh, siap dengan khusyuk, dia siap dengan iaitulah hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya hak yang tu nombor dua lagi. Nombor satu yang paling sempurna, walaupun mungkin ketika dia datang sembahyang berjamaah tadi ada kekurangan dan juga iaitulah kelemahan sedikit sebanyak, sembahyang berjamaah tadi tetap terbaik berbanding sembahyang berseorangan diri di atas muka bumi Allah. Kerana hang kemah sempurna lagu mana pun, iaitulah tetap dia punya pahala hanya satu tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dan sembahyang berjamaah walaupun mungkin ada kekurangan itu ini dan sebagainya, maka iaitulah sembahyangnya tetap 27 pahala, lipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah khair as-salatul jama'ati khairun min salatil fazi bisab'i wa 20 darajah au kama qal. Sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang berseorangan diri, iaitulah dengan 27 kali ganda pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga maksud yang disebut oleh Sayyidina Ali ini, iaitulah maknanya dituntut untuk kita buat apa saja dalam bentuk berjamaah itu yang lebih baik daripada sempurnanya kita seorang di atas muka bumi Allah. Dan disebut lagi oleh pelbagai ulama yang lain menghuraikan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali ini, di mana konteks utama maksud yang disebut oleh Sayyidina Ali ini ditujukan kepada kerja untuk kita tegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja menegakkan Islam ini adalah satu tanggungjawab, amanah dan perjuangan utama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut selalu dan kita
sentiasa ulang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana disebut oleh Al-Mawardi bila dibicarakan tentang amanah dan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan di atas muka bumi. Dia sebut terang-terang kerja kita yang paling utama ialah niyabatan anin nubuwah, menjadi pengganti kepada kenabian. Untuk apa? Fi hirasatid diniyah, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerja kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dan kerja ini kita tak akan mampu untuk lakukan dalam keadaan berseorangan diri. Hang hebat lagu mana pun, kerja tegak Islam ni seorang-seorang dia tak boleh tuan-tuan, dia tak mampu. Nak bagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, walaupun mungkin kita kata dia ada kaliber, ada kewibawaan yang hebat pada diri dia, dia ada pengaruh yang hebat, berseorangan diri dia tuan-tuan, tak boleh. Walaupun kotlah kita kata dia ada duit yang banyak, harta yang banyak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dia tetap tidak mampu. Walaupun hebat lagu mana pun dan sebagainya, itu yang disebut seorang-seorang tak boleh. Dia perlu berjamaah, yakni iaitulah berkumpulan, kerana datang sifat Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Disebut oleh ulama, satu realitinya Allah Ta'ala tak kurniakan kesempurnaan kepada mana-mana manusia, iaitulah kerana manusia itu iaitulah dia termasuk dalam golongan baharu, dan baharu tidak boleh bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan kamalat ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang atas dunia ni Tuhan tak bagi lengkap pada seseorang. Kalau kita ambil contoh, kalau kita ambil di kalangan Rasul alaihi wassalatu wassalam ni, walaupun iaitulah maknanya mereka agak sempurna, tapi Tuhan tak bagi juga, ada juga kekurangan dan sebagainya. Macam contoh, kita ambil contoh seseorang yang mempunyai sifat yang paling agak lengkap. Apa yang Tuhan bagi kat dia? Satu, contohnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala bagi kat dia kekayaan yang begitu hebat. Allah Ta'ala bagi kat dia menjadi pemimpin, iaitulah memimpin kerajaan dan sebagainya tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Allah Ta'ala bagi dia boleh menguasai bukan sekadar manusia, dia boleh menguasai jin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia boleh menguasai binatang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari segi kekurangan dia tetap kurang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Tuhan bagi lengkap sempurna, iaitulah dia boleh menguasai seluruh manusia yang berada di atas muka bumi Allah sepanjang masa. Tapi Tuhan jadikan dia bermula daripada iaitulah yatim. Tuhan jadikan dia seorang yang ummi, yang maknanya tuan-tuan semuanya itu ada kelebihan yang tertentu, di mana ada iaitulah kekurangan dan kelebihan ini bila digabungkan dalam bentuk berjamaah, dia akan jadi satu kekuatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kita tengok dibentuk dalam
dalam bentuk jamaah. Contohnya nak bagi kesempurnaan berjamaah ini dalam menegakkan Islam dan sebagainya, contoh kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana iaitulah sempurnanya Nabi ini lengkapnya diperkuatkan dengan iaitulah adanya ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tumang kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ahlul bait Nabi yang mula-mula? Tentulah yang menjadi penyokong kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah isteri Nabi sendiri yang bernama Sayyidatina Khadijah bintun Khuwailid. Permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Sayyidatina Khadijah bintun Khuwailid ni ialah merupakan seorang janda kaya. Nah, dia orang yang paling kaya antara orang yang paling kaya di Mekah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sehingga disebut dalam satu kitab iaitulah 1/3 tanah yang berada di Mekah itu dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah bintun Khuwailid. Malah rombongan perniagaan ataupun kafilah perniagaan yang berulang alik antara Syam dan juga Yaman, dan kemudian pusat utamanya ialah di Mekah yang disebut dalam Al-Quran bagaimana iaitulah musim sejuk, maka golongan rombongan perniagaan Mekah ini akan berniaga di Yaman. Kemudian iaitulah mai musim panas, rombongan perniagaan ini akan menuju ke Syam. Maknanya iaitulah Mekah menjadi pusat utama perdagangan pada waktu itu, dan kafilah perdagangan ini iaitulah orang kata apa, 6/10 kepunyaan Sayyidatina Khadijah bintun Khuwailid. Maknanya orang kaya, janda kaya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sesungguhnya harta yang ada pada Khadijah ini semuanya digunakan dan menjadi penyokong utama, iaitulah untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkapnya perjuangan Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, satunya ialah ahlul bait, iaitulah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk sekalilah dalam ahlul bait ni ialah walaupun mereka bukan ahlul bait, tetapi mereka juga menjadi tumang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Pasal itu sahabat ni satu kumpulan manusia, iaitulah di atas muka bumi mereka mendapat kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan iaitulah disebut semua sahabat ini ialah ashabul udul, iaitulah semuanya golongan yang adil, golongan yang baik di atas muka bumi Allah. Dia tak kira hang lagu mana pun, mereka mendapat kedudukan yang istimewa, sehingga kan mencaci sahabat, mencela sahabat, hukumnya kufur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu maksud dia. Pasal apa? Pasal sahabat juga menjadi tumang utama kesempurnaan dan juga kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sahabat ni dia berjenis-jenis, dia punya kelebihan, ada yang lebih kot tu, ada yang lebih kot ni, ada yang kurang kot tu, ada yang kurang kot ni, maka dipandukan semuanya, maka iaitulah bahawa sesungguhnya maknanya inilah yang melengkapkan kesempurnaan perjuangan yang diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah kata ulama kesempurnaan berjamaah. Pasal itu Sayyidina Ali kata kekeruhan yang ada pada jamaah ini lebih baik daripada kejernihan yang ada pada seseorang di atas muka bumi Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Pasal itu kita ambil iaitulah kesempurnaan ini. Sebab itulah kalau kita tengok keluarga Nabi, termasuk di dalam selawat yang kita sebut di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila kita sebut Nabi, kita sebut juga wa ala alihi, iaitulah di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna selawat yang kita duk sebut selama ni iaitulah bukan sekadar kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk juga wa ala alihi, dan itulah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka juga menjadi kekuatan menyempurnakan sebagai satu bentuk jamaah kesempurnaan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga wa ala ashabihi, dan juga seluruh sahabat yang menjadi tumang kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu sahabat ni dia masuk dalam golongan hang buat apa pun semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu teringat saya kisah yang berlaku kepada iaitulah Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa dia ni, tuan-tuan? Hatib bin Abi Balta'ah ni dia ialah seorang sahabat yang cukup mu'tabar, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersama-sama dengan Nabi apabila dia menjadi orang yang terus menerus iaitulah meneruskan iaitulah kehidupan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan mengaji sirah Hatib bin Abi Balta'ah ni, tuan-tuan, ialah merupakan utusan yang Nabi hantar kepada Amir Muqawqis, iaitulah gubernur Mesir. Iaitulah waktu itu Nabi hantar surat supaya mengajak dia menganut Islam dan berdakwah kepada dia, tuan-tuan. Siapa yang pi ke Iskandariah, ibu kota kerajaan Mesir pada waktu itu, iaitulah Hatib bin Abi Balta'ah, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi kisah ni last sekali satu ketika, bagaimana iaitulah ketika nak menakluki kota Mekah yang berlaku pada tarikh 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi keluar daripada iaitulah bahawa sesungguhnya dengan sekumpulan besar 10,000 orang tentera Islam, tuan-tuan, menuju ke Mekah untuk menakluki kota Mekah ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi iaitulah ketika keluar tu Nabi tahabat kepada tentera ni sebagai satu strategi nak pergi ke kota Mekah untuk menakluki kota Mekah ni, tuan-tuan. Jadi sahabat biasalah taat pada Allah, maka dia tak tanya Rasulullah suruh keluar dengan senjata yang lengkap, depa keluar, tuan-tuan. Yang tu diajar pada kita tentang disiplin dan juga wala kepada Islam dan perjuangan Islam, dan wala kepada kepimpinan Islam, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah. Cuma Hatib bin Abi Balta'ah ni dia berasa bimbang. Pasal Nabi tak habaq, tak tahu kut-kut nak pergi ke Mekah ke apakah. Dia hantar surat. Hantar surat tu bukan nak bocor rahsia bagaimana Nabi keluar dengan tentera apa semua. Cuma dia hantar surat ni sebab adik-beradik dia ramai di Mekah, tuan-tuan. Dia bimbang takut dia jadi apa-apa. Dia hantar surat supaya adik-beradik dia ni maknanya bersedia hang nak menyorok ke, lepas tu hang nak orang panggil apa, nak berjaga-jaga untuk makna apa, kita kata dalam keadaan tadi sempurnakan kod tu kod ni dan sebagainya, takut jadi apa-apa. Dia pun buat satu surat. Dia tak sedar surat tu satu implikasi besar tu. Maknanya kalau dari segi iaitulah kita kata dalam kaedah
bukan takat dalam kaedah Islam ya, kaedah apa pun. Kalau satu-satu benda dia boleh bocor kepada musuh, itu satu pengkhianatan. Tapi dia bukan berniat untuk khianat. Pasal dia seorang sahabat, tuan-tuan. Cuma dia bimbang adik-beradik dia saja dihantar surat tu. Lalu iaitulah surat itu akhirnya dapat tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia tulis surat tu. Macam mana Nabi boleh tahu? Yang tu sahabat, yang tu bukan. Iaitulah saya kena kira siapa pun tak tahu sebab dihantar secara rahsia. Yang tu ialah datang melalui malaikat yang datang memberi, orang panggil apa, peringatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seriau apabila surat ni sampai ke Mekah, jatuh ke tangan tentera Mekah, maka dia jadi lain cerita pula lah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nabi suruh Sayyidina Ali pintah surat tu sebab dihantar melalui seorang perempuan yang bubuh surat tu dalam sanggui dia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Akhirnya dapat tahu. Bila dapat tahu, balik mai di Madinah, dapat tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar. Jadi ini, tuan-tuan, iaitulah Nabi panggil Hatib. Hatib pun mengaku memang dia hantar surat tu. Kalau ikut kaedah Sayyidina Umar ni, dia sebut dah, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia telah mengkhianati, maka beri keizinan kepadaku untuk habiskan dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, tahukah kamu, iaitulah dia juga seorang ahli Badar. Dalam peperangan Badar itu, termasuk yang menyertai peperangan itu ialah Hatib bin Abi Balta'ah. Berdasarkan hujah ini, iaitulah sahabat merupakan golongan yang diampunkan oleh Allah dulu, kini dan selamanya, tuan-tuan. Tu yang ada orang tanya, pasal apa Ustaz? Sahabat ini mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jawapannya kerana ia melengkapkan jamaah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita di akhir zaman ni lah, tuan-tuan. Sebab itu hang tak usah buat lagu manalah untuk tegakkan Islam, melainkan hang perlu berjamaah. Yang tu yang paling penting untuk kita ambil iktibar. Pasal itu bila dah lagu tu, sebab itulah apa saja gerakan yang kita buat untuk menegakkan Islam, maknanya dia perlu dalam konsep berjamaah dalam memperjuangkan Islam di atas muka bumi Allah. Walaupun kita ni ada kelebihan sedikit sebanyak, kemudian kita ada kekurangan sedikit sebanyak, kelebihan yang ada pada kita tu campur pula dengan kelebihan yang ada pada orang lain, maka iaitulah kelebihan itu akan bersatu menjadikan kesempurnaan kepada jamaah Islam yang kita maknanya menjadi alat untuk menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu dialah, tuan-tuan, dalam pilihan kebaikan ini, iaitulah kita ni semuanya datang daripada Allah. Abang bagi, dia bukan mai daripada kita, tuan-tuan. Tu hang sedap lagu mana pun kadang bukan orang tak tahu. Macam contoh sembahyang berjamaah, bukan orang tak tahu pahala besar apa itu ini dan sebagainya. Dia dengar bang duk beban situlah kadang-kala. Pasal apa? Pasal iaitulah ini semua anugerah daripada Allah. Tu yang ayat yang kerap saya bawakan sebagai muqaddimah dalam mana-mana kuliah, dalam mana-mana ceramah saya. Kalau tuan-tuan perasan, ayat saya bacakan permulaan kepada kuliah subuh pada pagi ini. Ayat tu kerap sangat saya bawa, dipetik daripada suratul An'am ayat 125, ayat yang cukup penting, yang mana kesimpulan kata ulama tafsir, ayat ini menggambarkan tentang
iaitulah kehendak utama ada pada Allah, bukan kehendak kita. Nah, satu. Yang keduanya, kehendak Allah Ta'ala sahaja yang memberi bekah. Kehendak kita tidak memberi bekah. Dia kira lagu itulah tuan-tuan. Maknanya contoh, nak jadi baik ke kita, nak jadi jahat ke kita, nak pilih yang terbaik ke kita, ataupun nak pilih hak koman ke kita, yang ni ialah semua pilihan dan kehendak Allah, bukan kehendak kita tuan-tuan. Sebab itu orang yang apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk iaitulah dia jadi baik, dia akan jadi baik, dan itu satu keuntungan kepada dia. Tapi kalau Tuhan tak berkehendak dia jadi baik, Tuhan tak mau bagi dia jadi baik, maknanya dia tak akan boleh jadi baik tuan-tuan. Lagu mana pun tak boleh jadi baik, walaupun dia berada dalam iaitulah apa dia kata Tok Guru saya dulu, ialah dia berada dalam kepuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu mana kepuk hidayah Allah ni maksudnya tuan-tuan? Macam apa pepatah Melayu kata, iaitulah apa nama, anak ayam yang berada dalam jelapang mati kelaparan. Maksud dia lagu tu. Jelapang padi itu penuh dengan padi, bubuh ayam dalam tu, anak ayam. Satu anak ayam tu mati. Mati pasal apa? Mati pasal lapang. Tu kira memang satu benda yang orang panggil apa? Iaitulah satu benda yang cukup leceh di atas muka bumi Allah. Kalau di luar lapang, makanan tak ada, tu okey. Ni duduk dalam kepuk padi, dalam jelapang padi, penuh dengan padi, tiba-tiba dia mati kelaparan. Itu contoh macam orang yang berada dalam kepuk hidayah, tiba-tiba dia tetap menjadi kufur, dia tetap menjadi jahat. Yang tu masalah tuan-tuan. Ya pasal iaitulah maknanya Tuhan tak berkehendak dia menjadi baik. Pasal itu ayat yang disebut berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka sesiapa yang Tuhan berkehendak untuk menjadi dia baik, maknanya Tuhan mau dia jadi baik. Apa Tuhan buat kepada dia tuan-tuan? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala akan lapangkan sungguh dadanya, selapang-lapangnya untuk Islam dan agama. Itu maksud dia. Salah satu tanda kata Tuhan nak bagi seorang tu jadi baik, Allah Ta'ala akan condongkan dia kepada sesuatu yang baik, yakni bila melibatkan agama, sesuatu yang baik di atas muka bumi Allah. Tak payah siapa suruh, tak payah siapa pakan, maknanya dia tetap menjadi orang yang terbuka mata hatinya di atas muka bumi Allah. Itu saya sempat buka tafsir Al-Qurtubi untuk kita faham maksud apa maksud ialah Tuhan buka hatinya untuk Islam, iaitulah aywassi'hu lahu wa yufaqqihhu wa yuwaffiqhu wa yuzayyin 'indahu sawabahu. Itu kata Imam Al-Qurtubi tuan-tuan, iaitulah hatinya diluahkan untuk Islam, kemudian hatinya dijadikan yuwaffiq ni makna apa tuan-tuan? Hatinya dijadikan, orang panggil apa? Ngam. Bahasa kita kata, bahasa Allah dia panggil ngam. Ngam sungguh dengan Islam tu. Benda-benda yang melibatkan agama ni, hati dia cukup berkenan tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Tak kira hang siapa pun. Tak kira hang siapa pun. Hang contohnya tok guru ke, alim ulama ke, ataupun kita kata orang biasa, walaupun mungkin dia ni mengaji tak terang mana pun, tapi bab-bab Islam hati dia cukup ngam tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Tu makna Tuhan nak bagi dia jadi baik tuan-tuan. Ataupun contoh dengan orang-orang agama, dengan kita kata alim ulama, dia cukup ngam walaupun dia tak terang mana pun tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, dia berasa sesuai, tu kira okey.
No, lawan balik. Kalau Tuhan tak mau bagi dia jadi baik, jawab dia aku mana? Dia jadi tak ngam dengan geng-geng agama, program agama, perkara agama. Dia lebih nak ngam dengan apa? Hak benda yang berlawanan dengan agama, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia jadi lagu tu, dia lebih sesuai kadang, no, contoh, dia lebih rapat dengan iaitulah orang-orang yang berlawanan dengan iaitulah perjuangan agama dan sebagainya. Itu makna Tuhan tak mau bagi dia jadi baik. Tuhan nak bagi dia jadi baik, Tuhan jadikan dia ngam. Satu, lepas tu lagi disebut wa yuzayyin indahu sawabahu, dan Allah Taala akan hiaskan pahala dan jalan-jalan membawa kepada pahala kepada dia. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kalau Tuhan nak bagi baiklah. Sebab itu dalam satu doa diminta supaya kita ni minta sungguh pada Allah, ya Allah, jadikan kehendak aku dan kehendak Allah ni sama. Maksudnya kita mau jadi baik, Allah Ta'ala pun memang mau kita jadi baik. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu salah satu tanda kalau Tuhan nak bagi seorang tu jadi baik, Tuhan akan lapangkan hati dia dengan agama. Lepas tu apa lagi disebut oleh Allah Ta'ala, wa may yurid an yudillahu. Kalau Tuhan nak bagi seseorang tu sesat, apa Tuhan buat? Yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah Ta'ala akan jadikan hati dia cukup sempit, sesempit-sempitnya. Dia tidak senang dengan persoalan agama, yang akhirnya iaitulah dia sering, orang panggil apa? Iaitulah sentiasa berlawanan dengan persoalan agama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi semuanya itu di hujung ayat surah Al-An'am ayat 125 ni Tuhan kata apa? Bila dia jadi seseorang yang tidak senang dengan agama, tidak suka kepada persoalan agama, tidak senang dengan tokoh-tokoh agama, yang dia benci kepada orang agama, dia cukup suka dan berkenan dengan orang yang menentang agama, maknanya apa? Itu merupakan satu, orang panggil apa? Hukuman daripada Allah. Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Itulah Allah Ta'ala kurniakan kepada dia sebagai satu hukuman dan siksaan alal ladzina la yu'minun, ke atas mereka yang tidak beriman pada Allah. Ni kata ulama tafsir, pasal apa Tuhan kata iaitulah untuk mereka yang tidak beriman. Tuhan tak buat kafir. Kafir itu lawan tak beriman lah. Masa beriman tu kafir lah. Dah, maksudnya iaitulah Tuhan nak sebut orang yang tak beriman, yang dihukum oleh Allah dengan disempitkan dadanya dengan persoalan Islam ni, bukan orang kafir hakiki saja, termasuk orang munafik, termasuk orang zalim. Maka orang ini juga, orang munafik utamanya, mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu sebagai satu pengajaran dan kesimpulan kepada kita pada pagi ini, jawapannya tuan-tuan, teruskan usaha menegakkan dan memperjuangkan Islam, dan jadikan diri kita orang yang sentiasa bersama-sama dengan jamaatul muslimin, kumpulan orang Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam dan sebagainya. Jangan fikir macam ni. Ada orang disebut, contoh dia fikir, dia kata apa? Dia kata payah ramai-ramai berjemaah apa semua ni, biar kita seorang-seorang pun jadi senang nak buat kerja. Senang tak gaduh lagi, aku nak kena ikut kau ni ikut aku. Dah, maknanya jangan fikir lagu tu, tuan-tuan. Sebab seorang kita memang tak mampu untuk teruskan apa yang disebut, sebab memang tabi'i kita perlu memerlukan di antara satu sama lain.
Tu yang nak buat kerja apa pun Allah Ta'ala suruh bermesyuarat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hebat lagu mana pun pandangan kita tak jadi kerja. Jawab dia bila mesyuarat, kawan ni buat keluar pandangan, kawan ni buat keluar pandangan dia. Kita orang panggil gue pandangan itu, ambil yang mana terbaik, keluar resolusi, keputusan. Itulah keputusan yang paling baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab macam disebut tadilah, kira kalau kita kata ada kekurangan dan kelemahan pun, kata Sayyidina Ali, kita ambil balik yang kunci kata yang kita bawakan mula-mula tadi, kardul jamaah, kekeruhan yang ada pada jamaah itu khairun min safiyil fardi, lebih baik daripada kejernihan yang ada pada berseorangan diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan, sebagai satu tazkirah pada pagi ini untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita berterusan menjadi manusia yang dapat menunaikan amanah Allah, iaitulah iqamatuddin wa siyasatud dunya biha, tegakkan agama dan kemudian atur urus kehidupan kita dengan acuan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya rasa cukuplah sekadar itu. Kita tunda kuliah kita pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.